Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali lagi menonton Jelajah Kardok, program televisyen berkonsepkan travelog yang mencari identiti, melihat realiti masyarakat di Sarawak khususnya. Episod ke-8 minggu ini akan membawakan kepada anda paparan eksklusif satu lokasi yang kurang dikenali oleh masyarakat umum, iaitu Sungai Asap. Dari Sebauh, tim Jelajah Kardok menempuh perjalanan hampir 3 jam melalui lebuhraya Pan Borneo sebelum melalui jalan biasa yang jaraknya hampir 90 km. Jalan raya bertar yang agak kecil serta sedikit beralun menjadi cabaran pemanduan kepada kami. Mujurlah penggunaan pacuan 4 roda Isuzu D-Max X-Terrain banyak membantu tim Jelajah Kardok. Meskipun ianya pacuan 4 roda, tetapi pengendalian pemanduan umpama memandu kereta sedan. Kunjungan tim Jelajah Kardok ke Sungai Asap kali ini turut disertai wakil dari Pejabat Ahli Parlimen Hulu Rejang. P216 Hulu Rejang mempunyai keluasan menyamai negeri Pahang, iaitu lebih 34,000 km persegi dengan 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, iaitu Baleh, Belaga dan Murum. Perjalanan tim Jelajah Kardok terasa agak jauh dan lama berbanding perjalanan ke destinasi lain sebelum ini. Mungkin disebabkan pemandangan serta suasananya yang agak sama sepanjang perjalanan. Suasana yang tenang berlatar belakangkan gunung ganang serta langit yang biru menjadikan pemandangan sepanjang pemanduan umpama kanvas lukisan. Begitulah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa disedari, kami telah pun sampai di pekan kecil Sungai Asap. Sebelum meneroka keunikan Sungai Asap dalam mencari identiti dan melihat realiti masyarakat, tim Jelajah Kardok berehat seketika bagi membasahkan tekak di Seri Juman Cafe. Seperti biasa, sambil menikmati juadah di sini sudah pasti akan ada yang datang menyapa dan beramah mesra. Bagi yang mengikuti saya di media sosial, pasti akan mengetahui di mana saya dan tim Jelajah Kardok berada. Jadi apa lagi? Kita layan dulu sambil minum-minum. Usai minum pagi, konvoi Jelajah Kardok meneruskan perjalanan ke Umar Baha Apau Koyan Sungai Asap bagi melihat tiang belawing yang tertinggi di Sarawak. Tiang belawing merupakan mercu tanda bagi masyarakat Kenyah. Selain dari kesenian, ianya juga tanda keutuhan adat serta budaya yang diamalkan di sesebuah rumah panjang atau komuniti orang Kenyah. Memang cukup tinggi buatannya, 24 meter tinggi atau kira-kira 80 kaki menjulang ke udara. Menggunakan kayu belian sepenuhnya dengan mengambil masa hampir setahun untuk disiapkan. Bermotifkan alam semula jadi dengan memasukkan unsur burung kenyalang dalam ukiran tangan belawing serta gazebo ini, ianya merupakan sesuatu yang unik bagi mereka yang pertama kali melihatnya seperti saya. 24 November 2014, belawing tertinggi di Sarawak siap didirikan sepenuhnya dengan hasil kerja gotong royong dari masyarakat setempat. Belawing tertinggi di Sarawak ini bukanlah self-claim, tetapi ianya diiktiraf oleh The Malaysia Book of Record pada 27 Oktober 2019. Dikatakan setiap lekok dan bunga yang diukir pada belawing serta pondok gazebo ini diukir secara teliti dengan tangan penduduk di sini. Lebih menariknya lagi, ianya dilakukan secara bergotong royong. Diasaskan pembinaannya oleh
oleh 3 pemimpin masyarakat iaitu Tony Kuleh, Danny Ibang dan Egan Ave, dan Sudin Lian sebagai pereka asal Belawing ini. Usaha keempat-empat pemimpin masyarakat ini mendapat sokongan penuh dari Ketua Kampung Pandan Bisau. Bukan sahaja mengasaskan pembinaan, kesemua individu ini turut menyumbang pembinaan gazebo dan tiang Belawing ini. Tungun Belawing Pebeka Tawai dalam bahasa tempatan yang bermaksud tiang Belawing yang menyatukan. Bukan sahaja simbol adat, malah ianya lambang kegigihan masyarakat secara umumnya. Kurang lebih ada 100 lebih lah seorang kerja ni. Kalau saya kerja untuk royong majaka. Tapi orang buat ini ada 80-90 orang, 100 macam. Itulah orang pahat dia sudah siap, baru orang panggil seorang semua datang sini lah. Akad dia. Tapi ada juga satu piko tolong juga orang banyak pun tarik pakai tali. Tarik pakai tali. Orang tua-tua tu cakap, jangan nanti jatuh. Tapi banyak orang sebelah saya takut dari sana, ada orang sebelah sini. Piko pun ada tarik dia juga. Siapa tak duit sebab saya hutang royong. Hutang royong. Tapi ada juga YB kasih duit macam seorang minum ke apa ke. YB bagus juga YB. Sapek merupakan sebuah alat muzik jenis kordofon yang berasal dari suku Kenyah dan Kayan di Sarawak. Berbentuk seperti gambus yang panjang, hanya mempunyai 3 tali sahaja dan biasanya sapek diperbuat daripada sebatang kayu. Permukaan sapek dipenuhi dengan ukiran yang bermotif alam semula jadi menggunakan warna seperti hitam, kuning, merah dan putih sehingga kini sapek hanya dibuat di Sarawak. Muzik sapek dialunkan sama ada secara individu maupun berkumpulan bagi mengiringi tarian ngajat atau muzik latar. Pada masa kini, muzik sapek telah dimodernkan dan digubah menjadi lagu-lagu pop bagi memenuhi selera pendengar sekarang. Kim Jelajah Kardok sempat bertemu dengan Robert Nyaban, 46 tahun yang membuat sapek secara sambilan di rumahnya. Berpengalaman lebih 5 tahun dalam seni pembuatan sapek, mempelajarinya dari orang-orang tua yang membuat sapek untuk kegunaan sendiri. Dengan keinginan mengkomersialkan sapek, Robert mengambil inisiatif melakukannya secara sambilan. Mari kita tengok bagaimana sapek dibuat. Pemilihan kayu dia, nombor 1, kita masa nak tebang kayu tu, kita kena tengok kayu tu sudah cukup matang. Bulan kayu tu. Kalau kita pilih kayu yang tak cukup matang, jadi kayu akan kena serang bubuk. Itu kayu tidak akan tahan lah. Jadi kita kena tengok dia punya kayu yang cukup bagus, matang. Itu kita akan ambil. Dan memang susah mau buat dia sebab dia keras. Macam ni kan kayu merbau. Saya buat ni kayu merbau. Jadi dia mengambil masa dalam 2 minggu lah siapkan satu, 2 minggu. Jadi macam kalau saya buat yang simple itu ambil masa 2 minggu. Kalau yang ada kepala macam ni 2 minggu lebih lah untuk siapkan dia punya kepala. Sebab ukiran ni kena hati-hati takut dia patah. Jadi dia kena ambil masa 2 minggu lebih lah untuk siapkan satu. Jadi sampai ni dalam 1 bulan saya boleh keluarkan dalam 3 saja. Siapkan 3 sampai saja. Sapek mempunyai 3 komponen utama iaitu kepala sapek, tali dan bahagian badan sapek yang mempunyai lubang bagi menghasilkan bunyi. Semua kerja-kerja ini dibuat secara tradisional dengan penambahbaikan penggunaan mesin bagi memotong dan mengilapnya. Menurut Robert, bahagian yang paling sukar adalah membuat lubang di belakang badan sapek kerana ianya akan menentukan bunyi yang bakal dikeluarkan oleh sapek. Lubang ni untuk dapatkan bunyi dia. Kalau bunyi ni
ini tidak rata, gelombang bunyi dia akan ikut. Bunyi dia akan tidak rata juga bunyi dia. Ini sangat mempengaruhi bunyi. Kalau ini tak ada, langsung tak ada bunyi, tak ada lubang, dia akan jadi macam gitar current. Itu kita kena buat lubang dia untuk dapatkan bunyi yang satu yang ada unik sikit bunyi dia. Itu bunyi sapek, dia ada bunyi unik sikit. Itulah kita kena buat lubang dia. Lagi satu, perlu juga buat nih. Kalau kita tak buat nih, kita berat kayu ni mungkin akan lebih berat sapek itu kita akan pegang. Itu tujuan kita kena buat lubang juga. Harga setiap unit sapek bergantung kepada jenis kayu yang digunakan. Sapek kayu jelutong berharga serendah RM600, manakala sapek dari kayu merbau atau serangan batu harga boleh mencecah ribuan ringgit dan bergantung juga kepada kerimutan pembuatannya. Jika dahulu tali sapek menggunakan kabel yang keras bagi mendapatkan bunyi, kini tali gitar digunakan sepenuhnya serta ditambah inovasi melaras tahap ketegangan tali untuk memperolehi bunyi yang lebih menarik. Selain dari sapek tradisional hanya menggunakan 3 tali, sapek juga dibuat 4 tali dan menggunakan pickup bagi mengeluarkan bunyi. Ianya menyamai gitar elektrik. Sapek elektrik ini biasanya memainkan lagu-lagu kontemporari yang lebih diminati oleh golongan muda. Inilah dia alunan sapek yang dipersembahkan kepada tim Jelajah Kardok. Tim Jelajah Kardok juga sempat bertemu dengan Brenda Bulan Apoy, gadis 24 tahun, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan yang bercita-cita menjadi pemain sapek profesional dari suku kaum Kenyah. Meminati sapek kerana keunikan bunyi serta mempertahankan budaya kaumnya membawa beliau ke satu tahap yang berbeza dalam persembahan sapek yang pernah kita tonton. Sebenarnya memandangkan ini alat tradisional orang Ulu, jadi orang masyarakat di luar dia orang akan lebih tertarik kepada muzik asal. Dia orang akan tanya apa muzik asli dah, asalnya sapek ni muzik dia macam mana, dan nanti kami orang akan terangkanlah macam mana muzik yang sapek yang original semua tu, macam tu. Menurut Brenda, biarpun muzik pop menjadi kegemaran ramai, beliau tidak pula berasa rendah diri atau malu untuk mempersembahkan muzik sapek. Pernah terlibat dalam cipta Malaysia Book of Record bermain muzik sapek selama 60 jam tanpa henti pada tahun 2019, menjadikan muzik sapek ini lebih sebati dengan jiwanya. Selain itu, gadis berasal dari Belaga ini turut terlibat dalam persembahan Rainforest World Music Festival dengan bermain sapek. Etnik Ukit antara beberapa kaum minoriti di Sarawak yang jumlahnya kurang daripada 500 orang. Berasal dari pendalaman Belaga, etnik Ukit merupakan antara 15 rumah panjang yang terlibat dalam pemindahan projek empangan hidroelektrik Bakun. Hampir 25 tahun yang lalu, pemindahan dari perkampungan asal ke kawasan penempatan baru umpama memberi sinar kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Nur Syafinas Abdullah, 24 tahun, graduan pengajian sejarah dari Universiti Kebangsaan
Kebangsaan Malaysia UKM merupakan generasi kedua Ukit yang memperoleh manfaat dari perpindahan ini. Berpindah dari kampung asalnya ke Apau Koyan membolehkan beliau beroleh kemudahan pendidikan yang lebih baik berbanding generasi sebelumnya. Dikatakan hampir setiap keluarga umat Ukit di Apau Koyan ini mempunyai sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga berjaya melanjutkan pengajian ke universiti. Selain daripada itu, kemudahan yang lebih baik seperti kemudahan klinik, padang permainan serta kemudahan infrastruktur yang lain membantu meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Saya sedarlah banyaklah perubahan yang dorang bagi penduduk Ukit lah. Macam kita tahulah penduduk Ukit tidak didedahkan dengan persekitaran yang bagus. Macam anak-anak dorang pun boleh terima manfaat daripada apa yang kerajaan sediakan. Macam pendidikan, pembangunan, lepas tu dorang menyediakan fasiliti-fasiliti yang baiklah untuk penduduk dekat sini. Saya rasa kalau saya masih stay di situ, tidak bergerak langsung, saya rasa memang kami orang akan terbatut sebab tidak terdedah dengan apa-apalah. Sebab sana tiada fasiliti, tiada sekolah, tiada klinik, tiada hospital. Dekat sini kami ada klinik, kami ada sekolah, kami ada kemudahan lain. Menurut Syafinas, beliau antara 5% etnik Ukit di Rumah Panjang Umat Ukit Apau Koyan yang beragama Islam, manakala selebihnya beragama Kristian. Meskipun berbeza agama dengan saudara mara yang lain, Syafinas tetap dilayan seperti biasa. Saya bersyukurlah sebab saya ada family yang sentiasa support saya, baik daripada aunty saya, pakcik saya, semualah, cousin-cousin saya, sebab dorang terima kami orang seadanya. Kalau kita tengok majoriti kalau orang yang beragama asing dengan kita, dorang akan macam tidak rapat dengan kita. Tapi dengan keluarga saya rasa semua benda lah kami orang bersatu. Macam tidak kira lah kami bangsa apa, kami agama apa, memang sentiasa bergabung dan tidak mengenal semualah. Sejak mula berpindah ke Apau Koyan pada September 1998, etnik Ukit beroleh pampasan sebuah rumah serta tanah kebun seluas kira-kira 3 ekar. Pada peringkat awalnya agak sukar untuk menyesuaikan diri dengan suasana baru. Dan apabila kita mula dipindahkan, jadi banyak orang-orang tua kita keraguan sebab belum tentu tempat itu boleh menjadi kebiasaan mereka sebab mereka sudah sinonim dengan tempat lama dulu. Jadi apabila kita dipindahkan, banyaklah yang rasa sedih, banyaklah yang rasa gelisah kerana meninggalkan tempat asal mereka. Jadi apabila kita sampai di kawasan penempatan semula Bakun, New Resettlement Scheme, jadi tahun pertama, kedua memang agak-agak tidak nampak selesalah. Jadi masuk tahun keempat, kelima sudah kita panggil sudah selesalah dengan keadaan di sini. Setelah hampir 25 tahun, perpindahan ini bukan sahaja mengubah cara hidup, malah ianya turut meningkatkan ekonomi isi rumah etnik Ukit. Jelas Ketua Rumah Panjang Umat Ukit Ngarit Lijab yang juga seorang pesara guru, perubahan ketara yang diperolehi mereka adalah pendidikan. Kalau di kampung saya dulu dari Long Ayak dulu, sebab nama kampung lama saya dulu Long Ayak. Jadi kalau pergi ke sekolah rendah menggunakan longboard, dia memakan masa 2 jam. Menggunakan 40 kuda horsepower. Tetapi kalau pergi ke SMK, pergi ke sekolah ke Belaga, dia akan menggunakan sehari suntuk sampai ke Pekan Belaga untuk mendapatkan pendidikan sekolah menengah. Ya, semua sebab saya pengalaman saya masa saya sekolah di SMK Belaga, kita tidak dapat balik ke rumah sebab memandangkan kadang-kadang apabila kita turun dari Rumah Panjang pergi ke Pekan Belaga untuk mendapatkan sekolah menengah, agak susah bagi kita untuk balik sebab kadang-kadang bergantung kepada keadaan air juga. Kalau air terlalu cetek, kita tidak dapat naik. Kadang-kadang kalau dia besar pun kita dapat naik. Jadi kadang-kadang kita terkandas di tengah jalan lah. Kadang-kadang lah sebab bergantung kepada pasang surutnya air.
Dalam kunjungan tim jelajah Kadok ke Rumah Ukit Apau Koyan, rumah panjang ini secara luarannya seperti rumah panjang biasa. Akan tetapi, bila menjengah ke dalam, ianya cukup luar biasa. Di ruang tamu rumah ini atau ruai dihiasi dengan susunan rotan. Bukan sahaja dinding, tiang malah tempat duduk di ruai ini juga turut dihiasi rotan. Menjenguk masuk ke ruang rumah etnik Ukit, rotan adalah pelengkap kepada hiasan dinding mereka. Menceritakan mengenai hiasan rotan ini, Ngarit Lajib menjelaskan bahawa rotan dan masyarakat Ukit memang tidak dapat dipisahkan. Bagi orang Ukit, rotan adalah simbol kepelbagaian kegunaannya dan juga sumber kehidupan mereka. Di setiap ruang hiasan dinding mempunyai motif tersendiri sebagai rasa bangga memelihara warisan etnik ini. Pertama sekali kita buat sebagai satu contoh lah, kita buat eksperimen ya di satu bilik. Apabila kita nampak satu bilik itu cantik, jadi kita buat dia secara beransur-ansur lah, secara bergotong royong. Dan kita juga buat sedikit sebanyak di dalam bilik lah untuk perhiasan dalam bilik. Tetapi yang kebanyakannya kita buat adalah di ruai-ruai lah, di ruai-ruai kita di sini. Sebab ruai kita ini dia ada 2 blok. Jadi bloknya ada 15 pintu. Blok B ya sekarang ini adalah 21 pintu, keseluruhannya ada 36 pintu lah. Semua diperhiasi daripada rotan lah. Inilah kepelbagaian budaya dan warisan etnik di Sarawak. Kepelbagaian ini juga merupakan khazanah warisan bangsa yang harus dipelihara oleh setiap dari kita. Berbangga dengan identiti bangsa dan budaya yang ada, semoga ianya terpelihara untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Setakat ini sahaja paparan jelajah Kadok mencari identiti, melihat realiti pada minggu ini. Semoga ianya memberi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Nantikan episod akan datang dengan paparan yang lebih menarik pada hari dan waktu yang sama secara eksklusif hanya di TVS saluran 122. Kerana racun itu benar. Salam.